Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 6 yang Ustaz kasihi sekalian. Apa khabar semuanya? Bersama dengan Ustaz pada pelajaran kali ini, pelajaran pendidikan Islam, tajuk Jagalah Harta Benda Awam. Dan anda boleh buka tajuk ini dalam buku pendidikan Islam muka surat 189. InsyaAllah kita akan berbincang selebar sedikit berkenaan dengan harta benda awam dan juga adab-adabnya. Jika murid-murid sekalian buka pada muka surat 189, anda akan lihat gambar raja seperti pada skrin anda ini. Sekarang ini, cuba lihat di skrin kamu ataupun di buku teks kamu. Tolong carikan untuk Ustaz di manakah terletaknya perhentian bas. Okey, betul, perhentian bas ini terletak betul-betul dengan bas itu. Ya. Dan kemudian di manakah masjid? Okey, masjid dia berada hampir di tengah-tengah model peta ini. Di mana pula taman permainan? Ya, cuba lihat. Di situ taman permainan terletak di bawah sekali, sebelah kanan. Dan sekolah, anda lihat di manakah sekolah di sini? Ya, sekolah dia terletak dekat dengan perhentian bas. Ya, karena biasanya kalau orang pulang dari sekolah ataupun hendak ke sekolah, bas akan berhenti di perhentian tersebut. Kemudian pondok telefon. Okey, boleh cari di mana pondok telefon. Inilah dia pondok telefon. Mungkin pada masa sekarang ini kita kurang nampak sudah pondok telefon ni, tapi pada zaman dulu kalau pondok telefon ni merupakan satu tempat yang mesti ada di satu-satu tempat. Okey, hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan harta benda awam. Cuba lihat di bawah sekali pantun itu. Mari kita bacakan sama-sama pantun ini. Harta awam milik bersama, guna cermat, tidak membazir. Hindari perbuatan vandalisme, bertimbang rasa, senyum terukir. Alhamdulillah, kita akan membincangkan berkenaan dengan harta benda awam. Sebelum itu, Ustaz mau tanya dulu, ini tadi beberapa contoh berkenaan dengan harta benda awam. Murid-murid tahukah benda-benda ataupun harta benda awam yang kita guna pakai bersama-sama selain daripada dalam buku teks ini? Mari kita lihat gambar ini. Ada ramai orang berada dalam dewan. Biasanya ini dipanggil sebagai apa? Ada yang bilang dewan masyarakat, ada yang kata balai raya. Okey, boleh, dua-dua pun boleh, sama ada balai raya ataupun dewan masyarakat. Inilah rupa bentuknya. Lebih kuranglah begini kalau dewan masyarakat ataupun balai raya, tempat berkumpulnya penduduk dalam dewan ini, dan mereka akan bermesyuarat, berprogram dan juga sebagainya. Biasanya kalau di kampung dia dinamakan sebagai balai raya, tapi kalau daerah, tempat yang besar, lebih besar lagi, dinamakan sebagai dewan masyarakat. Itu serba sedikit perbezaan antara dewan masyarakat dan juga balai raya. Kemudian lihat gambar yang seterusnya. Ini tadi ada contohnya sudah, ya, iaitu taman permainan. Saya ingat Ustaz, ini semua tempat ada taman permainan. Di taman-taman perumahan pun ada juga taman permainan. Di tempat pusat bandar pun ada juga taman permainan. Dan taman permainan ini siapa-siapa pun boleh masuk menggunakan permainan yang ada di dalam taman ini. Kamu boleh gelongsor, ada buayan dan juga sebagainya. Ya, ini merupakan taman permainan outdoor. Ya, dia juga ada indoor. Biasanya kalau yang indoor ini yang berada dalam dewan itu berbayar. Ya, syarikat persendirian yang punya. Tapi kalau outdoor ini adalah khusus untuk semua orang awam untuk menggunakan taman permainan ini.
Kemudian ini juga ada dalam gambar buku teks itu, tapi ini secara yang real ataupun nyata. Ini merupakan perhentian bas ataupun kita panggil apa? Kalau di sini kita panggil bus stop. Ya, perhentian bas. Seterusnya, gambar seterusnya, ini siapa yang tahu? Ada gambar lelaki dan ada juga gambar perempuan. Ini ialah tandas awam. Mungkin berbayar. Ya, berbayar itu adalah untuk menyelenggara tandas ini, dicuci dan juga sebagainya. Itu adalah tujuan tandas ini. Dia ada sedikit bayaran, mungkin 30 sen, ada 40 sen, ada 50 sen macam gitu. Tapi still ia merupakan tandas yang dipakai oleh semua orang. Ya. Kemudian ini gambar apa? Mesti semua tahu ini gambar apa. Ini merupakan gambar stadium. Ini adalah Stadium Bukit Jalil. Ya, ada di beberapa negeri juga ada stadium yang lebih kurang macam begini. Kalau kecil sedikit, namanya kompleks sukan. Kenapa namanya kompleks sukan? Karena di situ ada banyak gelanggang sukan. Di situ, itulah dikatakan sebagai kompleks sukan. Ini pula stadium, tempat yang besar, ya, dan ada balapan, ada padang bola sepak. Dia punya reka bentuk pula bulatan penuh stadium. Dan seterusnya, siapa tahu gambar ini gambar apa? Ini adalah gambar perpustakaan. Apa kita buat di perpustakaan? Kita akan meminjam buku, kita akan membaca buku, kita akan buat sedikit perbincangan dalam keadaan yang mengikut peraturan perpustakaan. Ya, apa peraturan perpustakaan? Dia ada peraturannya. Boleh buat bising ke tidak? Tidak boleh buat bising dalam perpustakaan. Okey. Itulah tadi sebahagian beberapa tempat, ya, yang dinamakan kita sebagai harta benda awam. Okey, inilah harta benda awam. Walaupun ada sebahagiannya mungkin mengenakan bayaran, tetapi dengan bayaran yang amat sedikit. Kerana apa? Untuk tujuan penyelenggaraan, untuk dibersihkan, untuk dijaga dan juga sebagainya. Baiklah murid-murid sekalian, mari pula kita lihat apakah adab terhadap harta benda awam ini. Ya, terhadap harta benda awam ini ada adab-adabnya. Supaya apa? Nanti kita akan bincangkan supaya apa ada adab terhadap harta benda. Setiap perkara mesti ada adab-adabnya. Mari kita lihat adabnya apa yang pertama. Iaitulah menggunakan harta awam dengan cermat. Contohnya kalau kita guna telefon awam, kita gunakan dengan cermat. Kita masukkan duit shilling ataupun kad, kemudian kita tekan nombor yang dikehendaki. Ya, sebelum itu kita angkat ganggang dahulu. Kemudian kita menelpon dan juga kita meletakkan semula. Itulah kita gunakan dengan cermat. Begitu juga kalau tandas kita gunakan dengan cermat. Selepas membuang hajat itu apa kita akan buat? Kita akan flush ataupun pump tandas tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, mematuhi peraturan yang ditetapkan. Contohnya apa? Contohnya dalam perpustakaan, apa peraturan yang ditetapkan? Kembalikan buku yang dipinjam, kemudian senyap, tidak berbuat bising. Kalau ada perbincangan pun hendaklah dalam keadaan yang senyap, tidak bising, dalam keadaan terkawal. Patuhi peraturan yang ditetapkan. Begitu juga kiranya berada dalam taman permainan. Apa peraturannya? Peraturannya ialah jangan terlampau bermain ataupun melompat tempat daripada kawasan yang tinggi. Itu adalah peraturan-peraturannya, ya. Dan yang ketiga, bertimbang rasa terhadap pengguna lain. Contoh kamu tengok dalam gambar nombor 3 tu, ya. Basikal meletakkan orang meletakkan basikal di mana? Di parking ataupun tempat letak ke kereta. Maka ini tidak
perbuatan yang tidak bertimbang rasa. Ya, basikal kan dia saiznya kecil sahaja, mungkin dia boleh letak di tempat-tempat yang lain yang tidak menggunakan ruang yang besar. Tempat letak kereta. Basikal, motosikal, dia ada tempatnya yang sudah dikhaskan. Jadi bertimbang rasa terhadap pengguna lain. Apa pula yang keempat? Yang keempat, bertanggung jawab sekiranya berlaku kerosakan. Contoh buku yang kita pinjam di dalam melalui perpustakaan. Buku teks yang kita pinjam daripada sekolah, sekiranya berlaku kerosakan, mungkin ada sedikit bayaran. Kira-kiranya kalau buku perpustakaan. Kalau buku yang kita pinjam, buku teks, kita balut dia supaya dia akan terjaga dan juga dia akan kekal bersih. Ya, supaya nanti adik-adik kita pada tahun-tahun yang akan datang dapat pakai lagi buku-buku tersebut. Ya, jadi itu yang keempat, bertanggung jawab sekiranya berlaku kerosakan. Dan yang kelima, tidak membazir. Ya, ini boleh berlaku sama ada ketika mengambil wudu ataupun semasa berada di dalam tandas. Jangan membazir. Ya, kerana perbuatan membazir ini adalah perbuatan yang dilarang. Tidak boleh kita membazir. Diingatkan juga bahwasanya perbuatan membazir ini adalah saudara syaitan. Ya, murid-murid sekalian, ini adalah 5 perkara antara adab terhadap harta benda awam. Kita baca lagi bersama-sama satu kali. Yang pertama ialah menggunakan harta awam dengan cermat. Kedua, mematuhi peraturan yang ditetapkan. Ketiga, bertimbang rasa terhadap pengguna lain. Dan yang keempat, bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan. Dan yang kelima, tidak membazir. Baik, seterusnya ialah aktiviti bertulis untuk kamu semua. Yang pertama ialah berikan 3 contoh harta benda awam. Tadi kamu sudah lihat kan gambar-gambarnya yang awal-awal pelajaran kita tadi. Dan Ustaz mau kamu nyatakan ataupun berikan 3 contoh sahaja daripada harta benda awam yang sudah Ustaz tunjukkan kepada kamu tadi. Yang kedua, senaraikan 3 adab terhadap harta benda awam. Tadi ada berapa adab yang telah kita bincangkan? Ada 5 adab terhadap harta benda awam. Ustaz mahu kamu senaraikan 3 sahaja daripada 5 terhadap harta benda awam. 3 sahaja, ya. Jadi ada 2 soalan yang telah Ustaz sediakan untuk kamu. Ustaz harap kamu dapat menyelesaikan tugasan kamu ini. Dan seperti biasa, serahkan tugasan kamu kepada Ustaz supaya Ustaz dapat menyimak dan membuat penilaian terhadap aktiviti tugasan yang telah kamu selesaikan. InsyaAllah, sehingga kita bertemu lagi pada pelajaran akan datang. Salam kasih sayang daripada Ustaz. Terima kasih terhadap perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.